Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 36. Adapun yang dikatakan alam itu ialah alam itu tu jirim-jirim khabar, jirim-jirim ataf dan arab. Maka jirim dan arab itu baharu. Maka dengan mengetahui akan dalil baharu jirim dan arab itulah menjadi dalil baharu alam, yang mana pula sifat bagi alam itu jadi dalil pula wujud Allah Ta'ala. Jadi alam itu jirim-jirim. Bila kata alam, ma siwallah. Apa ma siwallah? Ma siwallah itulah arad dan jirim. Itu kesimpulan makulatul asyarah. Sebab itu dalam ilmu makulatul asyarah ada 10 tu, 1 jauhar 9 arad. 1 jauhar 9 arad. Dikirakan arad di sisi para ulama hukama atau makulatul asyarah, iaitu benda yang sungguh, thubut, dan juga benda yang ada. Benda adalah sifat yang ada. Sifat yang sungguh atau sifat yang ada dipanggil arad. Mutakallimin sifat arad terkena kepada sifat ma'ani makhluk, iaitu kepada benda yang jenis ada sahaja. Adapun yang sungguh dipanggil sifat. Jirim ada 2. 1 jirim murakkab, 1 jirim firdin. Jirim mufardin ataupun dipanggil jirim firid, itu Asy'ariyah. Tapi kalau Maturidiyah, bila sebut jirim, bila sebut jauhar, itlaq hak tu kena kepada jauhar firid sahaja. Dan kemudian jirim murakkab dipanggil sebagai jisim. Maturidiyah tu, Maturidiyah tak ada istilah jirim murakkab, hanya jisim dan jauhar. Bila sebut jirim, maka terkena pada jirim firid dan jisim. Tapi kalau Asy'ariyah, dia ada bahagi 2, jirim firid dan jirim murakkab. Jirim murakkab yang tersusun antara 2 komponen tu dipanggil juga sebagai jisim. Melalui ulama hukama pula, Ahlus Sunnah wal Jamaah itlaq jisim ialah apa-apa komponen yang bergabung antara 2 benda. Walaupun hak kecil sekalipun, jauhar firid bergabung dengan jauhar firid sudah menjadi jisim. Itu mutakallimi. Kalau para hukama, dia tidak. Dia mestilah benda tersebut 3-dimensional shape. Yang boleh gerak, yang boleh potong dan boleh belah, maka dipanggil jisim. Tu. Yang terima potong sahaja atau kerak sahaja, itu dipanggil masih lagi bukan jisim menurut hukama ataupun ulama maqulatul asyarah. Ulama hukama lah, ahli falsafah. Hukama.
Jadi alam ni terdiri daripada jirim dan arad. Itu kesimpulannya. Dalam kitab akidah tak sebut apa itu alam. Alam itu ialah selain Allah Ta'ala. Ma siwallah. Okay. Nak kata nak mukhalafah lil hawadith pada makhluk Allah Ta'ala tu, dia tak kata Allah Ta'ala ni bukan meja, Allah Ta'ala bukan kipas, Allah Ta'ala bukan kitab, bukan. Kalau macam tu tebal lah kitab ulama. Bukan saja. Dia buat kesimpulan semuanya ialah jauhar dan arad. Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan arad sejak azali. Itu mukhalafah. Bukan nak tunggu alam dah. Dia kena ambil mafhum alam itu, iaitu alam itu terdiri pada jauhar dan juga sifat arad, maka Allah bukan begitu. Dari sudut zat Allah Ta'ala bukan jauhar, dari sudut sifat Allah Ta'ala bukan arad. Tu. Sebab kaedah mantik mujassimah dia kata setiap yang ada itu jisim. Tu. Setiap zat yang ada itu jisim. Tu. Setiap zat yang berdiri ataupun yang ada itu jisim. Itu mujassimah punya mantik. Allah Ta'ala, dia kata macam ni, Allah Ta'ala itu merupakan satu zat. Setiap zat itu merupakan jisim. Allah Ta'ala zatnya jisim. Itu dia panggil mantik yang fasid, mantik yang salah qadiyah dia, maka akan menghasilkan natijah fahaman yang salah. Tidak dapat diterima mantik hujah mujassimah tersebut walaupun dia gunakan kaedah qiyas sekalipun. Dia panggil qiyas fasid, qiyas yang rosak, bukan qiyas yang haq ataupun qiyas yang dijadikan sebagai burhan. Habis. Maka dalil baharu jirim ialah kerana ia jirim itu melazimi akan arad yang baharu. Ini nak susun qadiyah lah ni. Ini nak susun kiyah dia. Okey. Kerana ia jirim itu melazimi akan arad itu maf'ulun bih. Sifat bagi arad yang baharu. Ini muqaddimah pertama. Dia panggil muqaddimatus sughra. Okey, dalam kaedah mantik dia panggil muqaddimah as-sughra. Tu. Dia panggil ayat-ayat nyata tu lah. Macam tadi mantik mujassimah tu, Allah itu suatu zat. Okey. Kemudian tiap-tiap yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu. Dia panggil jirim tadi ayat muqaddimah pertama tu, jirim ialah kerana ia dan sebagainya tu. Jirim tu ialah mubtada' kalau nahwu. Kalau mantik dia panggil maudhu'un. Maudhu'. Selepasnya ialah khabar dalam nahwu. Selepas jirim tu ialah khabar kerana ia ila akhirih itu khabar contohnya. Tapi dalam mantik dia panggil mahmul. Dia panggil apa? Mahmul. Dalam kaedah qiyas ada dia panggil haddul asghar, haddul akbar dengan haddul awsat. Haddul asghar, haddul akbar dengan haddul awsat. Tu. Okey. Haddul awsat inilah peranan penting untuk menggabungkan antara muqaddimah pertama dan kedua. Muqaddimah kedua dan ketiga. Muqaddimah ketiga dan keempat ila akhirih, sehinggalah menatijahkan tinggal ada haddul asghar ayat pertama, kemudian khabar dia haddul akbar. Tu. Haddul awsat gimana? Dia potong. Tu. Maka haddul awsat di sini ialah melazimi akan arad yang baharu. Sebab apa kita tahu dia haddul awsat? Sebab muqaddimah kedua dia ulang balik. Ia yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu. Jadi tiap-tiap yang melazimi yang baharu, kaedah dia panggil maudhu'ul qadiyah. Kemudian dihukumkan baharu dipanggil sebagai mahmulul qadiyah. Itu dalam mantik lah tu. Kita ada buat satu artikel sifat wujud Allah Ta'ala ni lah pasal qiyah ni. Jurnal Al-Afkar, cuma tak terbit lagi. Mudah-mudahan terbit lah tahun ni. Hantar lama dah sebelum Covid lagi. Tak terbit lagi. Buat pasal risalah tauhid ni lah. Pasal sifat wujud, pasal dalil ni. Kita hurai bab qiyah dia. Okey. Maka yang baharu tiada boleh. Ni natijah dia. Bila haddul awsat dah ada, penghubung haddul awsat ni
dia penghubung antara qadiyah pertama dengan qadiyah kedua, maka dia akan potong untuk menghasilkan natijah. Maka yang terpotong tu natijah dia nanti, ya haddul awsat tu tak ada lah. Hanya ada haddul asghar dengan haddul akbar. Haddul asghar pada muqaddimah sughra dengan haddul akbar pada muqaddimah kubra. Maka dinatijahkan ini apa? Maka yang baharu, yakni perkara yang baharu, tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan. Okey. Ni natijah ni. Natijah hak ni. Natijah hak ni sebenarnya dia bukannya hasil natijah muqaddimah yang pertama dan kedua ni. Sepatutnya kena ada lagi satu qadiyah lah. Kena ada satu qadiyah yang lain. Ataupun kita kena ubahkan cara takdim ataupun cara penyusunan qadiyah dia. Sebab tak kena mana dari sudut natijah ni, dari musannif ni tak kena mana ni dari sudut natijah tu. Tapi dengan cara dia lah. Ini dia panggil mafhum natijah lah ni. Tu. Kita kata dari sudut penyusunan hujah dia, qadiyah pertama, qadiyah kedua, mestilah natijah dia pun ada kait dengan qadiyah pertama, qadiyah kedua. Kita tengok natijah di sini ni, maka yang baharu tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan. Itu dia panggil mafhum sajalah. Tapi yang ikut betulnya ialah natijahnya jirim itu dihukumkan baharu. Jirim itu dihukumkan baharu, itu sepatutnya. Itu sepatutnya natijahnya. Jirim itu dihukumkan baharu. Tapi musannif buat, dia ambil mafhum tu. Yang baharu tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakan. Sebab natijah jirim itu baharu, maksudnya jirim itu dibuat oleh sesuatu. Dicipta oleh sesuatu. Dicipta oleh seseorang, oleh satu zat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia ambil mafhum je lah. Tapi dari sudut qiyas natijah dia, mestilah kena natijah tersebut tepat. Natijah tersebut mestilah hasil daripada gabungan muqaddimah yang pertama dengan muqaddimah yang kedua. Habis. Tu jirim. Dan dalil baharu Arab itu nampak berubah-ubah daripada ada kepada tiada. Dan akasnya sebaliknya, iaitu daripada tiada kepada ada, berubah-ubah. Itu Arab. Arab sifat dia berubah-ubah. Dia panggil baharu majazi. Kalau jirim, baharu hakiki. Hadis yang hakiki jirim, iaitu daripada ada, daripada tak ada kepada ada. Arab perubahan sahaja, daripada ada ke tak ada atau tak ada ke ada. Dengan makna, contoh sekarang ni muda, esok ni kita tua. Itu perubahan Arab kita. Daripada besar ke kecil, daripada kecil ke besar. Itu perubahan. Itu bukan benda yang ada, benda yang tak ada kepada ada, tak? Tu tua ke muda ke tua, bukan daripada tak ada tua kepada ada tua, tak. Allah Taala tak cipta tua tu. Tua tu dari sudut Arab kita saja. Tu dia, lagi pula dia tu sifat sungguh yang kita faham. Oh, lagu ni orang panggil muda lagi. Oh, lagu ni orang panggil tua lagi. Tu tua dengan tua, oh ni lagi tua lagi. Kita boleh faham je tu, sebab tengok sifat zahir dia ataupun tengok pada umur dia, kita faham dia akal, oh ni lagi tua lagi. Tu perubahan. Jadi dia panggil baharu majazi Arab. Kemudian dia kata, dan akasnya, bagaimana boleh dipandang pada gerak diam yang ada pada seseorang itu bila ia seorang itu bergerak, hilang diamnya seorang. Juga akasnya, iaitu bila seorang diam, maka bergerak tu tak ada lah. Maka tiap-tiap berubah itu baharu. Kullu mutaghayyirin harithun. Al-alamu mutaghayyirun. Kullu mutaghayyirin harithun. Al-alamu harithun. Jadi berubah-ubah, bergerak berdiam kepada gerak. Itu juga dia panggil baharu majazi. Perubahan daripada gerak ke diam, diam ke gerak. Ahlus sunnah wal jamaah kita, jumhur ahlus sunnah wal jamaah kita, bila seseorang itu diam, maka gerak tak ada. Bila seseorang tu gerak, maka diam tak ada. Tapi ada pandangan yang lain, tak silap Mu'tazilah ataupun sebahagian kecil ulama lah. Mu'tazilah pun rasa gitu, Mu'tazilah lah, betul lah. Dia kata bila seseorang kita ni gerak, maka diam tu ada di dia juga tapi tersimpan.
Sebab apa dia kata gitu? Sebab berlaku khilaf di kalangan ulama, gerak dengan diam ni benda sungguh ke benda ada? Situ. Punca khilaf dia ialah sebab gerak dengan diam ni benda yang ada ke benda yang sungguh? Tu dalam perbincangan tu. Ahlussunnah kata, tak, itu sungguh Mana boleh ada? Sebab tu dalam kitab yang sebut, dalam kitab-kitab lain pun sebut, kata bila seorang gerak, diam tak ada. Tak ada tu maksudnya tak berlaku lah. Tak tersembunyi, bukan tersembunyi. Tak ada istilah tersembunyi di dia, tak ada. Bila seseorang diam, gerak tu tak ada lah. Bukan bermakna gerak tu ada di diri dia. Tu. Okay? Sebab tu tubik kaedah al-istima' baina ad-diddain mustahil. Tu. Berhimpun antara dua benda yang berlawanan mustahil. Maka Mu'tazilah yang kata bila seseorang bergerak, maka dia diam. Diam bukan seseorang bergerak, diam tu duduk di dia lagi tapi duduk sembunyi. Seolah-olah ada di diri dia ni gerak dan diam. Dan diam tu sembunyi. Bila dia diam, gerak tu sembunyi. Begitu pula. Maka itu mustahil pada akal. Sebab al-istima'u bainad diddain. Tu berlakunya himpun antara dua benda yang berlawanan, antara gerak dan diam. Maka mustahil lah. Tu. Tak boleh. Punca khilaf dia sebab gerak dan diam ni. Dia ni benda ada ke tak ada? Ada yang kata benda tu ada. Bila benda tu ada, bila benda tu gerak diam tu ada, maknanya bila seorang gerak dia diam. Diam tu ada di dia tapi tersembunyi. Bila dia diam, gerak tu tersembunyi. Gitu pula. Tu pelik tu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kata tak sungguh ya. Dan dia tu bila diam tak ada gerak, bila gerak tak ada diam. Tu. Habis. Yang demikian tersebut itu nyatalah dalil wujud Tuhan itu bersusun atas 3 dalil. 3 dalil yakni dalil tafsili atau disebut sebagai burhan. Pertama, dalil menetapkan baharu alam. 1. 2. Dalil menetapkan baharu jirim. Dan yang ketiga, dalil menetapkan baharu arab. Baharu alam dulu. Kemudian dalil kepada baharu alam apa dia? Baharunya jirim, baharunya arab, dia datangkan tu. Semua ni, tiga-tiga ni nak menyatakan wujud Allah je. Dalil burhan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula dia bawa mari burhan yang menunjukkan ada baharunya alam. Kemudian apa yang menunjukkan alam itu baharu pula? Dia bawa mari dalil arab pula. Dalil jirim itu menguatkan lagi dalil baharu alam, yang mana itu tanda kekuasaan ataupun tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Apa tu? Boleh tak kalau orang tanya kita, duk buat apa? Kita jawab tak buat apa-apa. Adakah jawapan tu dah beri faham yang kita tengah relax-relax? Atau boleh buat kepada mustahil tak gerak tak diam? Oish, aku tak buat apa-apa. Rasa-rasa macam mana? Amrul Tibari. Rasa-rasa buat apa? Aku tak buat apa ni. Tak buat apa, uruh lah. Ikut kepada uruh lah. Apa maksud tak buat apa tu? Tak buat apa kalau di sekitar penuntut ilmu contohnya, aku tak buat apa dengan makna aku tak ngaji hari ni. Contoh. Dia faham itu. Kalau orang awam kalau orang awam pula, aku tak buat apa hari ni. Maknanya aku rehat lah, tak kerja ni. Ataupun aku tak buat apa-apa hari ni, maknanya boring kot. Itulah, ikut pada uruh lah tu. Bahasa tu. Sampai tahap etika akidah apa tak gerak tak diam tu, teruk lah tu. Tak gerak satu benda, tak gerak tak diam, itu mustahil pada akal. Seorang tak gerak tak diam, mustahil pada akal. Bahkan kalau seorang etikad pula, etikad sungguh, benda satu benda tu ada yang tak gerak tak diam, tu gila tu. Dia tak betul belakang. Itu. Dia tak otak atau apa nak betul. Aku ada satu benda ni tak gerak tak diam. Benda tu ada tapi tak gerak tak diam. Siapa ngaji makulat asyarah, dia ada satu benda yang tak gerak dan tak diam. Ada. Satu je. Orang ngaji Baqarah ada, saya sebut tu. Kalau ingat, tak ingat sudah, mampu dah mampu dah ingatan. Ada satu benda, dia tak gerak tak diam. Dia tak panggil gerak tak diam. Dia tak panggil gerak dan tak panggil diam. Lagu mana? Ngaji makulat. Ada benda tak diam tak gerak. Ada benda tu dia dinamakan tak gerak dan tak diam. Sebab apa tak gerak dan tak diam? Kena faham apa makna gerak, apa makna diam. Lepas tu apa pula benda yang tak gerak tak diam? Dia ada benda tu, satu benda tu tak gerak dan tak diam. Tu ngaji makulat tu. Memang berkulat lah.
Maka dalil naqli atas wujud Tuhan, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Surah Az-Zariyat ayat 23. Tu. Ataupun adalah kitab Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam oleh Syekh Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Afillahi syakun, antara dalil. Dia menguraikan, dia menunjukkan, dia membawa dalil-dalil nakli setiap sifat. Tu baguslah tu. Kalau orang nak mengajar kat orang awam, nak sangat dalil nakli, bawa satu-satu. Faham ke tak? Nak sangat dalil Quran, dia bawa mari dalil Quran. Aqidatul Awam syarah dia tu, dia bawa mari sifat wujud, apa dalil dia. Banyak bukan satu ya. Bukan satu macam ni tak, banyak. Dia bawa mari satu-satu. Kidam apa dia? Baqa apa dia, sampai habis. Antaranya afillahi syakun, adakah pada zat Allah Taala tu kamu syak? Tu pertanyaan tu. Tu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata afillahi syakun ay afi wujudillahi syakun, adakah pada wujud Allah kamu syak tu? Ini salah satunya. Arti firman Tuhan tu, maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahwasanya ia Allah Ta'ala ada sebenarnya, lahakun, ada sebenarnya, seperti kerana kamu bertutur-tutur, kamu cakap tu ada semua, memang sungguh ada. Ini salah satu ayat dia. Ataupun ayat tadi afillahi syakun dan ayat-ayat lain. Tapi ayat itu tidak menyatakan wujudullah, tak ada. Wujud ataupun wujud maujud, tak ada. Dalam Quran tak ada wujud maujud, tak ada. Yang adanya dalil yang menunjukkan dilalahnya wujud Allah. Tu ada. Kalau yang wujud atau maujud tu, itu kepada tafsiran Quran ada. Tapi ayat Quran tu sendiri tak ada wujud maujud, tak ada. Yang adanya ialah dalil yang mana dilalahnya menunjukkan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni Mana ada perkataan wujud, mana ada perkataan maujud? Tak ada. Afillahi syakun, tak ada perkataan wujud, tak ada perkataan maujud, tapi ditafsirkan afi wujudillahi syakun. Gitu. Okay. Yang kedua dalil qidam, iaitu dalil qidam. Soalnya jikalau tiada Allah Ta'ala qadim, yakni bersifat qidam, hasil daripada Allah Ta'ala bersifat qidam, namanya qadim. Dan nama qadim ini bukannya tauqifi, tapi nama yang dibuat, yang dinamakan pada Allah Ta'ala atas dasar dia bersifat qidam. Boleh ya? Asalnya Asma'ul Husna kena tauqifiyah, tidak boleh direka-reka. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh juga asalkan dia merujuk kepada sifat Tuhan. Itu tak apa? Macam ni. Sifat qidam, Allah Ta'ala bersifat qidam, maka dia tu qadimun. Tak apa? Niscaya adalah ia Allah ni baharu. Tu. Okey. Mana tadi? Ni qiyas munfasil lah ni. Qiyas munfasil guys. Qiyas muttasil. Dia panggil qiyas muttasil. Jikalau ni qiyas muttasil. Tu. Okey. Niscaya adalah ia Allah itu baharu. Kalau tak qidam Allah, baharu. Yang demikian, yakni baharu itu berkehendak kepada yang menjadikan Allah, dan yang membaharukan Allah. Yang demikian, yakni berkehendak kepada yang menjadikan itu, membawa kepada daur, iaitu daur mustahil. Daur mustahil. Antara perkara yang mustahil ialah daur. Dauru pusing. Dauru pusing. Pusing lah. Sama ada dua atau lebih. Tu. Bukannya kita sebut A mencipta B, B mencipta C, C mencipta D. Tak. Sebab daur ini ataupun tasalsul ini kita nak bagi tahu daripada bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Tu. Sebab tasalsul daripada atas ke bawah itu boleh. Saya beranakkan anak saya beranakkan
cucu, beranakkan, cicit, boleh. Sampai kiamat, sampai bila-bila, boleh. Itu tasalsul, tak ada masalah. Tasalsul daripada atas ke bawah, tak ada masalah. Yang kita mustahilnya, daripada bawah ke atas. Daripada kita ke Allah Ta'ala. Tu mustahil tasalsul. Lepas tu, ayat nak menunjukkan tasalsul itu mustahil, ialah A diciptakan dia oleh B. B diciptakan dia oleh C. Tengok, nampak macam menaik. Bukan menurun. Kalau A mencipta B, B mencipta C, C mencipta D. Dia mencipta, dia keturun. Dia menurun. A cipta B, cipta. Dia koi turun, koi turun, koi turun. Tu pahaman bahasa Melayu lah. Koi turun. Kau dia bukan koi turun ni. Koi naik. A diciptakan dia oleh B, B diciptakan dia oleh C, C diciptakan dia oleh D, oleh dia pergi naik. Dia faham seolah-olah menaik. Tu baru betul. Tu kalau nak faham bahasa lah. Yang demikian kerana lazim berhimpun dua yang berlawanan. Sebab apa daur tu mustahil? Sebab al-ijtima'u bainad diddain. Berhimpun dua mustahil. Sebab apa? Benda yang mustahil itu berhimpun. Sebab satu benda tu mesti dia itu buat dan mesti benda tu dilahirkan dalam masa yang sama. Itu mustahil. Dengan makna dalam masa yang sama dia itu ada, dalam masa yang sama dia tu tak ada, dicipta oleh orang lain. Pelik. Dia dicipta oleh orang lain, dalam masa yang sama dia mencipta orang lain. Tu pelik. Tu yang mustahil. Tu daur. Ini daur. Yang demikian dan membawa kepada tasalsul, iaitu tasalsul juga mustahil. Sama lah. Daur pun kita sebut macam tadi lah. A diciptakan dia oleh B, B diciptakan dia oleh C, C diciptakan dia oleh A diciptakan oleh B, diciptakan oleh C, diciptakan oleh A sampai habis. Tahu. Itu daur. Tasalsul berantai tak berputus, asal pada tasalsul tasalsulan wa huwa mutasalsilun wa dzaka tasalsulun. Tasalsala yatasalsalu. Tasalsulan wa huwa mutasalsilun wa dzaka mutasalsalun. Tasalsul berantaian. Hadis musalsal. Hadis musalsal. Musalsal apa dia? Terusan rantai sanad dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalsal. Kalau musalsal tu atas wazan salsala, salsala yusalsilu. Tu bukan atas wazan tasalsala. Kalau tasalsul itu masdar. Tu kalau tasalsul masdar, isim maf'ul dia mutasalsal. Tapi kalau hadis tasalsul, hadis apa dia bagi? Hadis tasalsul kan hadis tasalsul. Hadis musalsal. Hadis musalsal. Musalsal tu isim maf'ul tu. Musalsal asal berapa? Salsalah. Dia tak boleh jadi mutasalsalun. Kalau nak kata atas wazan tasalsalah, hadis musalsal tu, maka dia tak boleh panggil hadis musalsal, dia panggil hadis mutasalsal. Tu. Maknanya bila kita sebut hadis musalsal, dia wazan salsalah, bukan wazan tasalsalah. Tu. Dia panggil fi'il asal dia 4 huruf. Salsalah. Fi'il asal dia 4 huruf. Sebab ghalibnya 3 huruf atau 4 huruf sahaja. 5 huruf tak ada. 4 huruf atau 3 huruf sahaja. Kalau ada hak 5 huruf hak asal tu pun jaranglah kalau ada. Kalau ada lah. Yang dalam matannya ialah 3 huruf atau 4 huruf sahaja. Yang 5 huruf dan 6 huruf hak tu dah wazan dah. Habis. Mana dia? Kerana lazim berhimpun dan membawa bertasalsul, kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa bersamaan yang sedikit dengan yang banyak? Tadi dia kata dua berlawanan, bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa dia? Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa bersamaan yang sedikit dengan yang banyak? Tak faham kan? Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak.
Dan membawa pada tasalsul iaitu mustahil kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa yang bersamaan sedikit dengan yang banyak? Apa bersamaan yang sedikit dengan yang banyak? Tak faham itu. Kau ada yang faham? Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa yang bersamaan sedikit dengan yang banyak tu? Aku tak faham itu. Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa yang bersamaan sedikit dengan yang banyak? Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Tak faham itu. Tak pernah tengok lagi yang elak gini. Bersamaan sedikit dengan yang banyak. Apa yang sedikit, apa yang banyak? Bersamaan sedikit dengan yang banyak. Samaan sedikit dengan yang banyak. Apa yang sedikit, apa yang banyak? Tu tak tahu, cari lagi tu. Tu tak pernah tengok lagi, elak gini. Selalunya elak tersasul sebab apa? Selalunya elak tersasul ni, satunya memang dia tu memang elak mustahidah. Satu tu tersasul memang elak dia elak mustahidah. Dan satu lagi sebab dia tidak ada tasasul ni orang tak buat lagi elak atas elak dia. Tak pernah dengar lagi elak atas elak dia. Elak atas elak dia. Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa maksud dia? Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Ush, tak dapat tu. Apa yang bersamaan sedikit dengan yang banyak? Atau yang berlawanan? Apa yang berlawanan? Apa ni? Bukan dua yang berlawanan. Ada benda ni. Kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Ada benda tu. Kalau benda berimpun dua yang berlawanan, apa yang dua berlawanan? Kalau daw tu berlawanan lah. Sebab dia tu mencipta dan dia tu dicipta. Kalau tasasul bukan kalau tasasul tasasul pun dua berlawanan tu. Tapi dua berlawanan tu dia ambil masa kalau tasasul. Dia tak panggil al-istimak bainad dhiddan, dia ambil masa. Contoh kita dicipta oleh mak kita contohlah. Mak kita tu dicipta oleh nenek kita tu. Maksud dicipta ni beranak lah. Beranak ni dia bukan direct sekali daripada Adam sampai sekarang brum semua dah. Kalau macam tu brum semua baru istimak bainad dhiddan dah, dia ambil masa. Maknanya cipta. Dia ambil masa. Kalau daw tadi betul lah. Kalau daw tadi tu nak ambil masa tu nampak macam mustahil sebab dia dari dalam masa yang sama dia itu yang memberanakkan, dalam masa yang sama dia itu menjadikan, dalam masa yang sama dia dijadikan. Itu yang pelik tu. Kalau tasasul dia ada masa, dia ada renggang masa. Dia ada renggang masa. Kita dicipta oleh mak kita dicipta oleh nenek kita. Yang sampai Nabi Adam dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada pula dicipta tasasul tu. Tu. Makna dia ada renggang masa dia panggil. Ada benda ni. Tak mari kot. Bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Apa dia tak? Tak pernah dengar lagi tasasul yang elak atas elak. Elak atas elak dah pernah. Tinggal dua tu. Yang demikian sabitlah Tuhan itu qadim. Yang demikian kata mustahil daur dan mustahil tasasul itu maka disabitkan qadim, yakni tiada permulaan wujudnya wujud Allah. Qadim sifat kidam, tidak ada permulaan wujud. Tiada permulaan wujud. Bukan tiada permulaan bagi Allah. Boleh juga tiada permulaan bagi Allah, tapi dengan makna Allah tu wujud Allah.
Ha? Rata yang panjang itu sama saja dengan rata yang pendek. Kedua-duanya ada sud. Kalau ada sud, tak mustahil lah. Kalau ada sud, tak ada mustahil lah. Ini nak kata mustahil, tersasu mana ada sud. Lepas tu, rata yang panjang tu sama saja dengan rata yang pendek. Apa yang sama? Kedua-duanya ada sud. Kena bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Dia nak tunjuk mustahil. Apa yang elak mustahil ada sudnya? Ada sud kalau wajibul wujud dah lah. Tu. Nantilah cari. Apa ni? Adapun dalil naqlinya, dalil naqli qadim itu huwal awwal wal akhir. Ada lagi hak lain. Ada lagi hak lain. Selain pada al-awwal, dia panggil bukan awal dari sudut berbilang, dari sudut bilangan. Bukan awal dari sudut bilangan. Allah Ta'ala yang paling awal sekali ada. Kan? Allah Ta'ala yang paling awal sekali ada dengan makna yang paling awal sekali dicipta. Tu. Tu mustahil. Okey. Tu al-akhiru itu merujuk kepada baqa. Wal akhiru wal zahir. Begitu juga al-akhir. Al-akhir dengan makna bukan akhir bilangan, tapi akhir hakiki, iaitu akhir baqa. Dia ada akhir ni, akhir sekali yang hidup. Dia ada akhir sekali yang hidup. Maknanya dialah mati akhir sekali. Tu. Awal sekali yang hidup. Tu. Ada dengan makna tu? Tu. Tu Allah Ta'ala bukan gitu. Awal dengan makna qadim, akhir dengan makna baqa. Okay. Artinya, arti firman Allah Ta'ala itu, ia Allah Ta'ala jua Tuhan yang awal, yakni qadim, tiada permulaan. Itu tafsir. Ayat Quran tak ada tu. Ayat Quran bukan tak ada tiada permulaan. Itu tafsir bagi awal. Tiada permulaan. Ternapinya awal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang akhir, tiada kesudahan. Tafsir bagi akhir, tiada kesudahan. Tiada kesudahan, yakni tiada kesudahan bagi wujudnya wujud Allah Ta'ala. Habis. Adapun makna daur itu, iaitu makna daur terhenti, ada tiap-tiap daripada dua suatu atas yang lainnya. Dan adapun makna daur itu iaitu makna daur terhenti. Maksudnya terhenti ada. Maksudnya berharap ada sesuatu tu. Tu maksud dia. Payah juga nak faham terhenti. Kita faham tak? Takut orang tak faham. Terhenti ada dengan mana? Suatu benda tu nak ada, berharap kepada. Tu maksud dia. Terhenti ada tiap-tiap daripada dua suatu atas yang lainnya. Nak berharapkan ada sesuatu tu, nak ada sesuatunya berharap kepada ada yang lain. Tu maksud dia. Tu terhenti. Tawaqqufu ala syai'in, ataupun tawaqqufu ala wujudi syai'un akhar. Tawaqqufu ala wujudi syai'un akhar. Tawaqquh, terhentinya ataupun adanya sesuatu itu berhajat kepada yang lain. Maknanya kalau yang lain tak ada lah dia. Okey. Umpama Zaid menjadikan Umar. Macam kita kata tadi lah. Kitab-kitab lama sebelum pada Mekah dia kata gitu. Tu dia kata gitu. Dan pada lah kitab Baqarah pun tak buat contoh pun. Cuma lisan pada ngajar ke anak murid dia mengajar pada anak murid dia tu pula mengajar pula kita. Tu terjemah dia gitu. Bukannya menjadikan, tapi tak apalah, ada tuan kita nak kata ini macam mana. Dia panggil Zaid menjadikan Umar dengan makna Zaid dijadikan dia oleh Umar. Maksudnya Umar yang menjadikan Zaid. Tu faham? Tu faham? Jadi Zohir ayat ni macam Zaid yang menjadikan Umar. Dah nak buat macam mana Musa ni kata gitu. Tapi kalau kita nak fahamnya, Zaid dijadikan dia oleh Umar. Dengan mana Umar jadikan Zaid. Tapi kita buat ayat gitu tu supaya dia taraqi, menaik. Bukan tanazul menurun. Tanazul tasasul dia tidak tidak mustahil. Tapi ni daur lah.
Sama lah kita buat ayat itu. Sebab kita nak kata kita ni dicipta. Bukan kita ni mencipta. Boleh je nak buat, tapi macam orang panggil tak sesuai mana. Okay. Dan Umar menjadikan Zaid pula. Ni dua dia panggil. Dua dia panggil daur musarrah. Daur musarrah. Dua orang ni. Kalau lebih daripada dua, daur mudmar. Itu nama itu. Daur musarrah, jelas. Kalau daur mudmar, lebih panjang lagi. Tak jelas. Musarrah jelas. Zaid dijadikan dia oleh Umar dan Umar dijadikan dia pula oleh Zaid. Itu tanakub baina dhiddain. Tanakub baina dhiddain ataupun al-ijtima' baina dhiddain. Boleh belaka. Tanakub tu berlawanan. Berlawanan antara dua yang berlawanan. Kalau ijtima'u baina dhiddain, berhimpun antara dua yang berlawanan. Sama belaka. Dan terkemudian pula, mana dia? Maka pada ketika yang tersebut, sebut itu dah. Itu tu apa? Tersebut. Terdahulu Umar, tak kala ia Umar menjadikan Zaid. Dan terkemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan Umar. Okey. Terdahulu Umar, tak kala ia Umar menjadikan Zaid. Dan terkemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan dia. Terkemudian ni ada kemudian. Tak kala Umar jadikan Zaid, Zaid itu terkemudian. Tak kala Zaid menjadikan Umar, Umar itu terkemudian. Maka ad-dhiddain la yajtami'ani. Tulis satu. Macam ayat ad-dhiddani la yajtami'ani, at-tanaqudu baina ad-dhiddaini, al-ijtima'u baina ad-dhiddaini mustahilun. Macam ayat tu. Asal faham. Yang demikian tersebut, jadilah Umar dan Zaid itu terdahulu daripada dirinya seorang. Tadilah Umar dan Zaid itu. Dan terkemudian daripada dirinya Umar dan Zaid. Maka dalam Quran tersebut berhimpun pada seorang itu dua yang berlawanan, yakni dahulu dan kemudian. Itu betul. Dulu dan kemudian. Baharu dan lama. Maksudnya apa? Awal dan akhir. Ada dan tak ada. Tanakut tu. Dia panggil tanakut lah tu. Yang demikian tersebut tidak diterima oleh akal sekali-kali, yakni sama sekali tidak mustahil, kerana elak dia yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi. Kerana apa? Yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi, itu yang sepatutnya. Yang menjadikan suatu tu mestilah dia ada dulu. Nama pun menjadikan. Yang dijadikan maf'ulun bih itu mestilah kemudian, sebab dia dijadikan oleh seseorang. Ni sekarang orang yang menjadi ni, dialah yang menjadi dan dialah yang dijadi. Dia itulah ada dan dalam masa yang sama dia tu tak ada. Boleh. Yang demikian. Maka manakala sabit Umar menjadikan Zaid, maka bagaimana boleh diterima akal Zaid boleh menjadikan Umar pula? Kerana Zaid terkemudian daripada Umar, maka yang kemudian barang telah tentu tidak boleh menjadikan orang yang terdahulu daripadanya, daripada seorang. Yang demikian mustahil wujud daur pada akal, yakni wujud Allah itu daur itu mustahil. Tu habis. Dan makna tasalsul itu pada logat berantai-rantai, berantai-rantai khabar dan istinaf, makna mubtada. Pada logat berhenti berantai-rantai. Pada logat dia menjadi khabar boleh ke? Maksud berantai-rantai, maksud tasalsul istilah, pada istilah, yakni istilah ulama mutakallimin, iaitu pada istilah berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu, lepas satu. Ni bahasa dia. Kalau bahasa Yadiskan mana? Aduh, bahasa Yadiskan tak ingat. Taqribul Ikhwan. Panjang nah harkat. Aduh, macam-macam. Berhubung atau bersambung atau muradif.
Beberapa, ini bersambung oleh beberapa perkara. Fa'il beberapa. Lepas satu, satu. Baca gitu. Bukan lepas satu, satu lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Itu maksudnya. Lepas satu, koma, satu, titik. Lepas satu, satu. Dia dah buku koma tu. Koma dengan titik tu. Cuma tak jelas mana. Hingga suk dia panggil ghayah dia. Hingga ila ni, kalau ila ni ila lil ghayah. Hingga mana? Hingga tiada berkesudahan. Misal tiada berkesudahan, titik. Yang ni tiada berkesudahan oleh suatu itu. Misalnya tiada kesudahan, seperti dikata Hasan menjadikan Husin. Tadilah kita kata Hasan dijadikan dia oleh Husin. Ikutlah. Husin menjadikan Muhsin, Muhsin menjadikan Khalid, Khalid menjadikan Jamil. Jamil, madu 3. Abang Jamil, aduh. Jamil menjadikan Fulan dan Fulan menjadikan Fulan. Demikianlah, yakni kiaskanlah sampai habis seterusnya. Itu. Kalau nak buat lagi, mampulah. Kitab ni bila nak habis? Ni pun tak sampai separuh lagi baca. Aduh. Tiada kesudahan. Bila nak habis? Ingat sikit je. Sebab tulisan nampak macam sikit. Tengok banyak juga. Aduh. Maka adanya dhamirul hal wa sya'an. Suatu yang kena jadi. Maka adanya mana? Suatu yang kena jadi. Suatu yang kena jadi itu badal. Maka adanya suatu yang kena jadi dengan tiada berkesudahan, yang menjadikan itu suatu perkara yang tiada diterima oleh akal, yakni mustahil adanya, ada tasalsul, yakni mustahil sabitnya, sabit tasalsul. Ada dengan makna thubut, ada sungguh. Fahamnya. Adanya yakni sabitnya tasalsul pada wujud Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Maka daripada keterangan ini, keterangan yang tersebut, nyatalah tiap-tiap daur itu tasalsul, tiada akasnya. Apa maksudnya? Tiap-tiap daur, ini dia panggil umum khusus mutlak. Tiap-tiap daur itu tasalsul, tiada akasnya, yakni tiada tiap-tiap tasalsul itu mesti daur. Sebab tasalsul ni ialah berantai dengan makna apa tadi? Berantai dengan makna berhubung. Satu perkara pahatu satu. Daur berhubung tak? Berhubung. Tapi kenapa tasalsul bukan daur? Sebab tasalsul bukannya pusing, dia straight. Tu dari sudut daur, kenapa dipanggil tasalsul juga? Kenapa dia panggil daur itu tasalsul? Sebab dari sudut berhubung dan berantai. Cuma berantai dia ikut daur. Tapi tasalsul adakah daur? Tak, sebab daur tu berpusing. Dia itu tak berpusing. Dia itu daripada satu ke satu sampai tidak berkesudahan. Kalau daur, dia berkesudahan juga. Dia berantai dan berkesudahan. Tapi berkesudahan kot rantai pula. Ada lingkung hak tu lah. Dia tidak straight. Itu maksudnya. Umum khusus mutlak. Ini di dalam kitab-kitab Arab besar-besar dah sebut. Tu. Dalam kitab biasa-biasa tak sebut. Setiap daur itu tasalsul dan tasalsul itu daur. Setiap daur itu tasalsul dan tidak semua tasalsul itu daur. Itu kitab besar sebut lah. Kitab Jawi jarang. Hak ni ada. Hak ni ada. Masalah tauhid. Dan nyatalah kedua-duanya tasalsul dan akas pula. Daur dan tasalsul itu mustahil. Mustahil lah. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, niscaya membawa kepada daur, yakni membawa oleh Tuhan itu kepada daur atau tasalsul, yang mana sifat dia mustahil itu. Dia panggil yang mustahil itu sifat tanazu' bagi daur dan tasalsul. Sifatun tanazu'un. Apa dia? Berkongsi sifat. Daur yang mustahil, tasalsul yang mustahil. Itu dia panggil tanazu', berkongsi sifat. Tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Ni kiyah lah tu. Kiyah lah ni. Mana tadi? Jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, niscaya membawa kepada daur. Qiyam mutasil lah kau ni.
atau tasasul yang mustahil itu. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Ni ada istilah dia. Ni dia ada campuran. Dia ada campuran. Dia panggil apa istilah dia? Dia ada campuran antara kias muttasil yang macam jikalau niscaya dengan tiap-tiap ni. Tiap-tiap ni kias biasa. Ia macam alam itu baharu. Tiap-tiap yang baharu itu bergerak-gerak berubah-ubah. Alam itu berubah-ubah. Tiap-tiap tu dia panggil kias. Kias hak biasa. Kalau kita panggil kias hak biasa ni, kias basit ataupun kias murakab. Dia ada satu lagi pembahagian kias muttasil dengan kias munfasil. Kias muttasil dengan kias munfasil ni ayat belaka. Ayat. Jikalau. Cuma cara ayat tu lain. Muttasil cara lain, munfasil cara lain. Dan cara natijah pun lain. Okay? Kalau kias hak biasa ni, tiap-tiap ni dia ada natijah ikut haddul awsat dia. Dia panggil bercerai juga, tapi bercerai tu dia tidak ramah kias munfasil tu. Dia bercerai dari sudut ada qadiyah premis yang satu ayat tak bersambung. Tak bersambung. Kalau qiyas muttasil dengan qiyas munfasil, dia dalam bentuk ayat bersambung. Cuma qiyas muttasil ada syarat-syarat dia nak panggil qiyas muttasil, ada syarat-syarat dia nak panggil qiyas munfasil. Hak tu mengaji mantik lah pula. Itu mengaji mantik lah pula ni. Ni ada qiyas ni. Dia bergabung antara qiyas yang berbentuk ayat dengan qiyas hak sepatutnya qadiyah. Kemudian menghasilkan natijah. Ada juga. Ada itu. Itu dalam kitab Al-Matla' Syarah Isabuji. Dengan hasyiah Al-Hifni ala Al-Matla' Isabuji. Dan hasyiah Al-Qalyubi ala Al-Matla' Isabuji. Dengan haji ya. Mughni Tulak pun ada juga. Masih mantik lah pula. Itu. Nak tengah tu tak habis kita. Tak boleh pangat tu. Okey. Yakni lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Sahih. Lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Mustahil. Mana dia? Lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Mustahil. Tak kala itu adanya. Adanya Allah makhluk turun. Yang ni turun ada. Mustahil pula padahal kita semua ada. Allah Ta'ala ada, kita pun ada. Kalau atas jalan tasalsul, atas jalan daur ni. Tak? Tu. Apa yang dia kata makhluk tu? Yang dicipta. Kemudian dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mencipta. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala dicipta. Itu mustahil. Itu mustahil. Allah Ta'ala ada. Dalam masa yang sama, tak ada. Pelik. Allah Ta'ala ada. Dalam masa yang sama, tak ada. Itu kalau daur. Tu. Kalau tasasul boleh tahan lagi. Tasasul tu boleh tahan dengan makna tak terima juga daripada akal tu. Tu. Allah Ta'ala mencipta sesuatu. Dulu tu Allah Ta'ala dicipta oleh sesuatu dah. Yang sesuatu tu pula dicipta oleh sesuatu dah. Sesuatu tu pula dicipta oleh sesuatu dah. Tu berangkai tu. Berantai-rantai. Itu mustahil tu. Okey. Jadi qadiyah dia, jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, niscaya membawa kepada daur atau tasalsul yang mustahil itu. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Yakni lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Hak tu yang mustahil. Istima' baina dhiddain. Mustahil. Ada Tuhan, lazim ada Tuhan, tak ada Tuhan. Lagu mana? Lazim ada Tuhan, tak ada Tuhan. Pelik. Okey. Tak kala itu adanya makhluk turut mustahil. Tak kala itu adanya makhluk turut mustahil pula. Padahal kita semua ada. Mana? Padahal tak kala itu, tak kala mana? Tak kala lazim daripada ada Tuhan, tak ada Tuhan tu. Tak kala lazim daripada ada Tuhan, tak ada Tuhan tu. Adanya makhluk turut mustahil pula. Padahal kita semua ada. Apa ni? Daur. Pelik. Maka benda yang mustahil dia panggil perkara yang membawa kepada mustahil. Dia panggil istilah dia apa istilah dia?
Kalau yang wajib tu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda tu asalnya tak wajib, tapi dengan sebab nak menyempurnakan wajib, jadi wajib. Okey? Takkan nak kata ma la yatimul mustahil, tak ada orang buat istilah itu. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Dia punya ayat tu. Ayat Melayu faham tak? Sebab tu kita kata benda mustahil ni banyak. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti dalam Kubra Yakiniyat dia bagi 4 Daur, tasasul, ilat maklul dengan apa nama at-tarjih bainal murajjih. Kalau dalam dulu ngaji kan Tuan Guru Zulkifli tu kat Baitul Qura, dia bagi satu kertas. Bagi satu kertas tentang mustahil pada akal. Tak tahulah bagi yang pergi Baitul Qura dia bagi tak dulu. Kita masa kita pergi tu dia bagi. Banyak. Dia mengajar kita inilah kitab Usuluddin tu. Banyak. Dia senarai. Banyak lah. Bukan setakat faham hak 4 tu dia boleh pecah hak lagi. Al-istima'u bainad dhiddain, hak tu pun sama. Kemudian hak ni, benda yang bawa pada mustahil juga. Ni pun sama. Okey? Perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga, yakni lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dia nak bicara daur contohnya, tapi nak ke jalan daur itu dengan mana dia itu ada dalam masa sama tak ada. Sebab daur. Contohnya. Maka benda yang membawa kepada daur mustahil. Benda yang membawa kepada daur mustahil. Jadi benda yang mustahil, benda yang bawa kepada mustahil. Asalnya benda tersebut tak mustahil, tapi disebabkan bawa kepada mustahil jadi mustahil. Asalnya benda tu tak wajib, tapi membawa kepada benda tu Asalnya benda tu tak wajib, tapi menyebabkan benda tu menyempurnakan wajib jadi wajib. Dia panggil apa? Al-wasailu hukmul maqasid. Wasilah hukum maqasid. Maqasid wajib, wasail wajib. Maqasid mustahil, wasail mustahil. Maqasid sunat, wasail sunat. Okey, macam kita nak ngaji sifat rukuh. Nak kenal Allah Taala. Wajib kenal Allah Taala, wajib. Nak kenal Allah Taala gimana? Ngaji sifat 20, maka wajib ngaji sifat 20. Macam mana nak faham sifat 20? Mengaji hukum akal, maka wajib hukum akal ngaji. Macam mana nak ngaji hukum akal? Kena pergi masjid, kena pergi masjid wajib. Macam mana nak pergi masjid? Kena naik motor, wajib. Sampai tahap tu. Wasilah untuk sampai pada maqasid semua jadi wajib disebabkan maqasid wajib. Habis yang ketiga dalil baqa, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.